أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala syada la ilaha illallah syada Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari yang berbahagia ini untuk sama-sama kita dapat bersama dalam My Quran Time, baca faham amal, dan kita doakan pada Allah Subhanahu wa taala Allah menerima amal kita, Allah mudahkan urusan kita pada tuan-tuan yang berada di rumah, adik-adik yang bersama pada hari Rabu hari ini untuk sama-sama kita mendalami kepada halaman 234 ya, di bahagian-bahagian akhir daripada surah Hud, surah yang ke-11 bercakap tentang rukun istiqamah, dan inilah yang kita akan lihat di dalam halaman 234 pada hari ini. Didoakan pada tuan-tuan semua untuk terus istiqamah. Doakan pada rakan-rakan di ruang komen tersebut ya, doakan istiqamahnya bersama dengan Quran di mana jua dalam apa saja program, termasuklah di My Quran Time pada hari ini. Hari ini kita bersama dengan Ustaz Tirmizi Ali. Kita bersama. Assalamualaikum Ustaz. Apa khabar? Waalaikumsalam. Sihat Ustaz ya? Alhamdulillah sihat baik. Alhamdulillah ya, kita berada pada halaman yang amat istimewa ya. Setiap halaman adalah istimewa ya, tetapi hari ini kita akan melihat, biasa orang bertanya tentang macam mana saya nak istiqamah kan. Rupa-rupanya jawapannya ada di hujung-hujung surah Hud, menjelaskan balik semula kisah Nabi Nuh, kisah Nabi Hud, kisah Nabi Saleh, kisah Nabi Musa, dan sudah tentunya memberi semangat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memberi semangat kepada kita sebagai umat Nabi Muhammad bagaimana untuk kekal konsisten istiqamah dalam kehidupan. Kita perhatikan ringkasan halaman 234, iaitu pada ayat yang ke-109 kita akan melihat kepada jangan pernah ragu akan sia-sianya amalan syirik, iaitu tidak beriman kepada Allah ya, tidak ada keraguan, dan ia adalah bekalan penting untuk kita terus istiqamah. Dan kemudian pada ayat 110 hingga 111 peringatan tentang akibat perselisihan dalam Taurat ya, dalam Taurat, dan apa kaitan dengan kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita akan baca dan kita akan tadabbur, dan diikuti dengan rukun istiqamah bermula pada ayat 112 itu, istiqamah terhadap perintah Allah. Allah berikan panduan pada ayat 112, 113, disambung ya, kalau nak dapat pertolongan dalam istiqamah ini pada ayat yang ke-114 ya, di mana pada ayat 114 ini bercerita tentang solat dan sabar. Solat dan sabar. Pada surah Al-Baqarah sabar dan solat, tapi di sini solat dan sabar diikuti dengan sebab kehancuran negeri dan umat terdahulu, bagaimana nak selamat itu akan disampaikan pada ayat 116 dan 117. Jadi insya-Allah mari sama-sama kita baca dahulu daripada ayat 109 hingga 113 bersama Ustaz Tirmizi memimpin. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih Fadil Ustaz Tuan Fazrul. Tuan-tuan sahabat Al-Quran yang saya kasih sekalian, alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala dapat terus kita dalam My Quran Time, teruskan sebarkan, war-warkan, beritahu pada rakan-rakan, sahabat-sahabat, anak-anak, keluarga kita My Quran Time, kerana kita nak membaca, kita nak memahami, dan kita nak cuba insya-Allah dengan mengamalkannya. Kalau kita tak baca, kita tak faham, sukar, mustahil untuk kita nak mengamalkan, kerana kita tak pernah baca dan kita tak pernah tahu isi kandungan. Maka macam mana kita mengamalkan? Kurang-kurangnya bila kita baca, kita faham,
ia akan memberi kekuatan kepada kita yang terakhir itu untuk kita mengamalkan, insya-Allah. Alhamdulillah. Seorang juga kata Ustaz Fas, saya selalu dengar Ustaz Fas kata surah istiqamah. Maka hari ini hari yang sangat special akan tibalah kemuncaknya, dan hebat betul bila saya tengok sikit ayat dari sudut terjemahan je pun saya rasa macam subhanallah, hari ini insya-Allah kita akan dapat sesuatu yang sangat berharga daripada mutiara-mutiara kata-kata kalamullah. Insya-Allah kita baca terlebih dahulu daripada ayat 109 hingga 113 memulakan My Quran Time kita pada hari ini. Jom sama-sama kita baca dengan alunan nahawat. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم إنه بما يعملون خبير فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون صدق الله العظيم. Surah Al-Nazim, begitulah bacaan daripada ayat 109 hingga ayat 113 sebentar tadi. Terima kasih diucapkan pada Ustaz Tirmizi membacakan daripada surah Hud di bahagian hujung-hujung ini, dan Allah menyatakan menyambung kalau semalam kita melihat kepada bagaimana tentang orang-orang yang bahagia dan orang-orang yang syaqi, iaitu orang-orang yang sengsara di akhirat nanti. Bila Allah menyatakan madamatis samawati wal ard ataupun khalidina fiha madamatis samawati wal ard, mereka kekal. Kalau katakan orang-orang yang bahagia itu dengan izin Allah, dan ini adalah nikmat yang tidak terputus, kurniaan yang tidak terputus dalam hidup kita ini. Kalau kita dapat nikmat yang besar, tapi kalau katakan di istilahnya majzuz, iaitu terputus ataupun sedikit-sedikit, ia adalah suatu nikmat yang tidak menarik.
Kita nakkan kalau boleh ianya sekaligus dan ianya berterusan. Maka Allah menyatakan pada ayat yang ke-109, maka janganlah engkau wahai Muhammad ragu-ragu tentang sia-sianya apa yang mereka sembah. Mereka menyembah sebagaimana nenek moyang mereka dahulu menyembah. Kami pasti akan menyempurnakan pembalasan mereka tanpa dikurangkan walau sedikit pun. Istilah yang digunakan sini adalah fala takufi miryah mimma ya'buduha ula. Apa maksud miryah ini? Dia ada kaitan dengan keraguan selepas fakta-fakta, ya, bukti-bukti disampaikan dengan jelas. Dan Allah ingatkan, jangan kamu menjadi orang yang miryah, ya, jangan jadi orang yang ragu-ragu bila sudah ada penjelasan. Tuan-tuan, bila bersama dengan al-Quran ini, hujahnya ini ustaz, ya, hujah yang Quran sampaikan ini memang sebiji kan. Dan Quran ini dia pelbagai sudut dia akan attack. Sampai hati kita ni memang tak boleh nak lari lah. Kalau cuba nak lari sana pun dia akan attack sana. Dan bila kita dengar ayat Quran tu macam kena pam. Itu adalah Quran, ya. Dalam keadaan kita dengar itu, dia boleh sampai kita mengalihkan air mata. Kalau katakan tuan-tuan terasa ataupun rasa perkara tersebut, itu bukannya dibuat-buat. Ia bukan dibuat-buat, tetapi ia pernah berlaku kepada zaman Nabi dahulu. Malah ia terlibat ataupun terkesan kepada orang yang bukan Islam pun, ya, seperti Walid Al-Mughirah dan juga beberapa nama mereka yang bukan Islam mendengar Quran, mereka terkesan. Maka Allah menyatakan ma ya'buduna illa kama ya'budu aba'uhum min qabl. Mereka menyembah sebagaimana nenek moyang mereka dahulu menyembah. Allah ulang memberi kesimpulan bahawa ramai orang dia mengabdikan diri mengikut kepada siapa? Kepada nenek moyang. Apa maksud nenek moyang? Senior. Ya, senior. Dia ikut pasal bos dah selalu buat, orang dulu dah buat, pasal ayah saya dah buat, datuk saya dah buat. Kalau ianya buat bukan berasaskan kepada bayyinah, kepada bukti yang jelas, maka itu adalah sesuatu yang tidak diterima. Wa inna lamuwaffuhum nasibahum ghairu manqus. Dan sesungguhnya kami akan menyempurnakan, Allah akan sempurnakan apa nasib, ya, nasib kepada mereka ini tanpa sedikit pun kurang. Maksudnya kalau katakan kita buat baik, kadang-kadang mungkin tak dihargai, ya, ataupun kita cuba nak buat baik, kadang-kadang mungkin kita rasa ada cabaran. Allah tetap akan balas dengan ghairu manqus. Tetapi kalau buat perkara yang tak baik juga, ia akan dibalas, akan disempurnakan. Istilahnya lamuwafuhum. Jadi bila bercakap tentang perkara ini, ya, lamuwafuhum ini ustaz, ya, dalam hidup kita ni kadang-kadang kita mungkin buat baik, kita bekerja contohnya, ataupun kita buat baik kat rumah ke, kadang-kadang kita harapkan ada balasan yang baik, kadang-kadang kita tak dapat. Ya, tak dapat. Kalau Nabi ajak orang buat baik, orang balas pula dengan tak baik, rasa macam kalau macam ni saya nak give up lah. Nak stop. Ya. Apatah lagi kalau orang terdekat kita pula yang cakap-cakap, kawan-kawan ke apa sebagainya. Tapi ayat ini memberi semangat kepada Nabi agar jangan, ya, fala takufi miryatin mimma ya'budu haula. Pasal apa? Pasal ini adalah asas untuk kita menuju kepada rukun istiqamah sebentar lagi. Baik. Walaqad ataina Musa al-kitab, telah kami berikan kepada Nabi Musa al-kitab, fakhtulifa fi. Mereka itu apa? Di kalangan Bani Israel mereka berselisih. Diberi wahyu namanya Taurat, tetapi mereka berselisih kata ini tak payah, ini pasal apa? Bila cakap berselisih ini, apa poinnya? Poinnya tidak letakkan al-kitab paling tinggi ustaz, ya. Yang paling tinggi ialah saya punya pendapat. Malah depan al-Quran, depan Taurat pun mereka masih lagi nak berselisih di bersama dengan Nabi Musa. Walaula kalimatun sabaqat min rabbika laqudiya bainahum. Jika tiada ketetapan yang terdahulu daripada Tuhanmu, nescaya telah dilaksanakan hukuman ke atas mereka. Sebenarnya bila kita bertelingkah pada wahyu yang telah sampai, ya, masih lagi nak bergaduh-gaduh, nak berbeza pendapat, padahal Quran dah jelas membawakan penerangan. Sebenarnya Allah boleh saja azab, ya, laqudiya bainahum, tetapi Allah sudah ada ketetapan. Allah bagi peluang kepada kita tuan-tuan. Allah beri peluang kepada Bani Israel masa yang cukup untuk bertaubat, tetapi ada di kalangan mereka wa innahum lafi syakkim minhu murib, masih lagi ada yang ragu-ragu terhadap apa yang ada di dalam wahyu. Jadi bila ragu pada wahyu ada kaitan dengan beribadah kepada Tuhan yang salah.
seseorang yang melakukan syirik sebenarnya ada kaitan dengan keraguan kepada al-Quran, dan inilah antara sebab mengapa kita kena istiqamah bersama dengan al-Quran. Ayat 111, dan sesungguhnya kepada masing-masing yang berselisih itu pasti Tuhanmu akan memberi balasan sempurna atas perbuatan mereka, sesungguhnya Dia Maha teliti apa yang mereka lakukan. La yuwaffiyannahum rabbuka a'malahum. Apa yang mereka selisihkan itu Allah akan tentukan siapa yang betul, siapa yang salah, dan Allah amat mengetahui apa yang mereka lakukan. Jadi cabaran bila berselisih ni ustaz ya, ada orang yang bila berselisih ni ada yang give up. Ya, ada orang yang nak buat baik, bila berselisih alah orang nak asyik nak komen aku apa sebagainya, kalau macam tu quit kan. Tetapi Allah kata bukan, fastaqim. Ya, fastaqim, istiqamahlah. Kerana apa? Allah tahu apa yang akan kamu buat, ya, apakah yang segala-galanya Allah tahu. Kalau kita rasa macam kita tak dihargai ataupun ada cabaran seperti Nabi Hud, seperti Nabi Nuh, mereka mempunyai keimanan iaitu yang istiqamah dalam keimanan mereka. Tetapi untuk istiqamah ini ada rukun, ada panduan di dalam surah ini, dalam muka surat ini. Yang pertama ialah pada ayat yang ke-112. Kita baca sekali lagi untuk kita memahami bahawa istiqamah ini apabila kita jangan melampau. Itu yang pertama. Ya, jangan melampau itu maksudnya kita kena berkawan dengan orang yang sentiasa bertaubat. Orang bertaubat tak melampau. Orang melampau tak nak bertaubat. Itu dia punya poin dia. Jadi cari kawan dan sentiasa sokong pada perkara taubat, bukan sokong pada perkara melampau. Salah satu perkara taubat ini adalah kita membaca al-Quran. Makin kita mengkaji Quran, letakkan diri, ya Allah, aku ini rendah, ya, Quran ini tinggi, maka itu menyebabkan kita taubat, ya, dengan baca Quran, dan kita tidak mungkin akan melampau bila kita selalu kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ayat 112 bersama Ustaz Tirmizi. Baik, kita baca pada ayat-ayat yang selalu Ustaz Fazal sebut, surah Istiqamah, sampai dah pada ayat yang menyebut tentang fastaqim, ayat menuduh kita istiqamah. Dan memanglah Ustaz Faz, antara perkara yang sangat sukar untuk kita dapat semua kan, itulah istiqamah. Mudah-mudahan dengan kita tadabbur dan kita berdoa, kita dapat satu benda yang sangat berharga, itulah istiqamah. Kita baca terlebih dahulu kerana dalam ayat tersebut Allah Subhanahu Wa Taala memberikan gambaran kepada kita, insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fastaqim kama umirt. Fastaqim kama طغوا إنه بما تعملون بصير. صدق الله. Surah Al-Azim ayat 112. Maka tetaplah engkau Nabi Muhammad di jalan yang benar sebagaimana yang telah diperintahkan kepadamu dan juga orang-orang yang bertaubat bersamamu, dan janganlah kamu melampau batas, sesungguhnya Dia Maha melihat apa yang kamu lakukan. Sebagaimana kita faham, surah Hud ini surah Makkiyah sahaja, berada di hujung Mekah ketika dikutuk, dicabar, dan ketika ini belum lagi ada peraturan-peraturan haji, zakat, belum ada lagi. Jadi bila kita faham perkara ini, wala tatrau ini, jangan melampau batas ini, bukanlah pergi zakat ataupun solat yang 5 waktu, belum lagi ustaz. Wala tatrau di sini ialah maksudnya jangan melampau batas, iaitu tidak bersama Nabi, tidak bersama perjuangan Nabi, tidak bersama perjuangan akidah dalam fasa di hujung Mekah itu sendiri. Walaupun dibedil ke, dikutuk ke, diseksa dan sebagainya, jangan melampau, iaitu dengan tidak bersama dengan Nabi dalam perjuangan. Jadi Islam pada waktu turunnya ayat ini adalah Islam dengan misi untuk mengangkat akidah ataupun iman ke dalam masyarakat. Perjuangan bersama dengan Nabi. Bukan sekadar ritual, kita sembahyang, kita solat, kita baca Quran, itu satu, kena istiqamah. Tetapi lebih daripada itu, solat kita itu
perlu kita perjuangkan. Quran yang kita baca ini perlu diperjuangkan kerana kita dah belajar sebelum ini, bila seseorang itu ada syak, ya, syak kepada al-Quran, kesannya dia ada syak kepada hari akhirat. Bila syak kepada hari akhirat, dia akan membuat perkara-perkara syirik yang kita belajar pada ayat yang ke-109. Jadi itu ada kesan bila al-Quran ini tidak diperjuangkan. Jadi satu, kita jaga diri kita daripada melampau buat perkara-perkara yang tak baik, tapi lebih daripada itu mesti bersama misi perjuangan. Dakwah jangan ditinggalkan. Ya, innahu bima ta'maluna basir, sesungguhnya terhadap amalanmu Allah sentiasa melihat segala perkara. Walaupun mungkin pada sahabat pada waktu itu buat perkara yang dia di rumah, ya, untuk menyokong perjuangan Nabi, dalam hatinya menyokong perjuangan Nabi, maka semua itu Allah lihat. Bagi tuan-tuan yang menyokong, ya, yang berdoa, yang tengok di TV, Facebook, share, beritahu pada kawan, semua perkara ini tuan-tuan adalah lambang bahawa kita ini sedang ingin bertaubat dan nak ajak ahli keluarga kita untuk bertaubat, tidak melampau. Rukun yang pertama. Rukun yang kedua ialah wala tarkanu ilal ladzina zalamu. Jangan kamu cenderung kepada orang yang zalim, ya. Jadi ini adalah ayat yang ke-113 yang kita nak bawa kepada perkataan pilihan kita pada kali ini. Mari sama-sama kita saksikan, iaitu perkataan kita naqasa, yang maksudnya berkurang, 10 kali berulang di dalam al-Quran. Dan sebentar tadi kita tengok pada ayat 109 Allah menyatakan, dan sesungguhnya kami akan menyempurnakan, ya, bahagian mereka tanpa kurang. Pada siapa? Pada orang yang tidak syirikkan pada Allah Subhanahu Wa Taala, dan bagi orang yang berbuat silap pun tidak dikurangkan. Allah adil, dan bagaimana kita nak memastikan kita terus berada pada jalan tauhid? Ia perlu diperjuangkan. Ia bukan sekadar datang begitu sahaja, ia perlu diperjuangkan. Kita perlu istiqamah, yang pertama, iaitu dengan jangan melampau, dan yang keduanya ialah dengan jangan cenderung kepada orang yang zalim. Apa maksud jangan cenderung pada orang yang zalim? Dan dalam ayat ini dinyatakan fatamassakumun nar, Ustaz, ya. Bukan masuk ke dalam api neraka, disambar api neraka. Apa beza masuk api neraka dengan disambar? Ini persoalan yang kita ingin sama-sama lihat sebentar lagi. Tapi kita berehat sebentar. Kita kembali semula dalam My Quran Time, baca faham aman, insya-Allah. Minasyaitanirrajim. Fastaqim kama umirt. Maka istiqamahlah kamu, wahai Muhammad, berada di atas jalan yang benar sebagaimana ia diperintahkan. Masya-Allah, satu ayat yang begitu berat, walaupun turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita juga inginkan anugerah istiqamah ini. Mudah-mudahan sahabat-sahabat Al-Quran semua, bila kita belajar ini, menambahkan lagi semangat untuk kita istiqamah dalam amalan yang kita buat. Jangan give up, kerana lawan kepada istiqamah ini adalah bertangguh-tangguh. Maka sifat bertangguh-tangguhlah yang akan membantukan kita untuk istiqamah. Memang satu perkataan yang mudah disebut, tapi ia perlukan usaha. Mudah-mudahan terus sahabat-sahabat setia dalam My Quran Time, baca faham amal. Alhamdulillah, kita dah dengar kupasan separuh muka daripada muka surat 2, 3, 4. Nak sambung lagi. Sebelum itu kita belajar sedikit tajwid pada hari ini berkenaan hukum ataupun lam qamariyah dan lam syamsiyah. Sama-sama kita lihat pada skrin kita. Lam ta'rif pada huruf syamsiyah dibaca dengan idgham. Itu terbahagi pada dua pula. Okey, untuk lam syamsiyah ni special sikit, dia ada dua bahagian pula. Lam syamsiyah iaitu lam yang diidghamkan ke dalam huruf-huruf syamsiyah 14 tu, selepas itu dia terbahagi pada dua pula.
Jangan pening-pening Allah ada bahagi lagi pula, Allah ada pecahan lagi. Satu je pecahan dia ialah idgham syamsi ni, yang mana dia ada gunnah. Idgham syamsi bi gunnah berlaku pada lam ta'rif yang diidghamkan pada huruf nun sahaja. Kita pun tahu nun kalau ada sabdu ni memang kena dengung lah, maksud kena panjangkan dengung. Contohnya qul a'udzu birabbin nas, sama je baca dengan hukum lam syamsiah yang lain yang tak dengung. Cuma pada nun itu dipanjangkan suara gunnah, itu saja kerana bertemu dengan huruf nun. Maka qul a'udzu birabbin nas, jangan qul a'udzu birabbin nas, tak cukuplah dengungnya. Okey, yang kedua idgham syamsi yang bila gunnah yang tak gunnah, yang kita dah sebut sebelum ni kan, maknanya bacaannya berlaku apabila lam ta'rif diidghamkan kepada huruf-huruf syamsiah selain daripada nun. Maka huruf syamsiah ada 14. Maka kecuali nun di situ tidak termasuk huruf idgham syamsi bila gunnah. Maknanya dia hanya sekadar masuk, tidak ada dengung. Contoh kita baca qul Allahus samad, as-samad, dia tak boleh, tak ada dengung lah sebab jumpa dengan sad ataupun jumpa selain daripada huruf sad dan lain-lain. Maka lam syamsiah ni kita ingat satu je, lam syamsiah kalau jumpa dengan nun maka kena panjangkan gunnah, ataupun bahasa mudahnya kalau jumpa nun yang ada tasydid ataupun sabdu, kita dengung macam biasa, kita panjangkan kadar suara gunnah itu. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih diucapkan pada Ustaz Tirmizi yang berkongsi tadi tentang alif lam, ya, lam syamsiah dan qamariyah untuk kita faham bersama, dan insya-Allah moga-moga itu akan memudahkan bagi tuan-tuan. Huruf syamsiah, huruf qamariyah ini ada belas-belas Ustaz, ya. Betul. 14 ya, dan kita harapnya tuan-tuan makin jelas lagi cara bacaannya, dan alhamdulillah sekarang ni Quran dah mudah Ustaz, ya. Dia ada tanda-tandanya itu untuk memudahkan dia. Kalau syaddah tu terus je lah kan. Betul. Ada tanda. Kalau dulu Quran asal tak ada baris. Kan? Tanda, baris, titik dan juga mati semua tak ada kan. Okey, jadi alhamdulillah kita dapat nikmat rahmat, ya, daripada Allah SWT, nikmat yang harapnya jadi rahmat lah kan. Betul. Ada juga nikmat tapi tak jadi rahmat apabila ia tidak dihargai. Baik, kita sama-sama ingin melihat kepada ayat 14 lepas ini, ya, tapi sebelum itu ayat 113 yang kita sudah tengok, wala tarkanu ilal ladzina zalamu, jangan cenderung, ya. Tarkanu itu maksudnya daripada perkataan rukun, iaitu tiang, ya, tiang. Maksudnya bila tiang dalam sebuah bangunan, rumah tuan-tuan, bangunan kalau tak ada tiang maka bergegar satu bangunan dan boleh runtuh. Maka Allah menggunakan perkataan tarkanu ini, jangan jadikan tiang kepada orang yang zalim. Ya, jangan jadikan tempat bergantung kepada orang yang zalim. Jangan cenderung kepada orang yang zalim. Mengapa? Kerana bila orang zalim ini, Allah gunakan perkataan alladzina zalamu, ya, maksudnya ada kumpulan orang-orang yang berbuat zalim, dan kalau kita bergantung kepada kumpulan tersebut, Allah kata fatamassakumun nar, bukan masuk api neraka, tapi bila sampai saja di akhirat nanti, neraka mencari dan sambar terus kepada orang-orang yang cenderung, yang menyokong kepada orang yang zalim. Mengapa jadi begitu? Dalam hidup kita ini tuan-tuan, sebenarnya orang zalim ni, kalau Ustaz, ya, kalau dia ni tak ada penyokong, dia akhirnya habis. Betul. Tak ada orang sokong dia, tak ada orang undi dia, tak ada orang pilih dia, dia habis. Tapi bila ada orang yang menyokong dia, malah dia kata dialah tiang. Kalau saya tak ada dia, habislah, macam mana saya nak cari makan, macam mana saya nak kerja, macam mana. Maka dengan perasaan itulah Allah kata wala tarkanu ilal ladzina zalamu, bukan sekadar masuk api neraka, kena tunggu baru masuk, tapi neraka terus sambar kepada orang-orang ini kerana dia menyokong kepada perkara yang tidak betul di dalam kehidupan. Wa malakum min dunillah, ya, tidak ada bagi kamu selain daripada Allah ini aulia, sebagai pelindung, thumma tunsarun, dan kamu tidak akan dapat pertolongan. Satu, tidak ada pelindung, satu lagi tidak dapat pertolongan. Kadang-kadang ada orang itu dia mungkin boleh melindungi tetapi dia tidak boleh memberi pertolongan. Ada yang boleh tolong tapi dia tidak boleh melindungi sampai orang itu terjaga. Allah kata
Aulia sebenar-benarnya perlindungan dan juga pertolongan ketika diperlukan dalam perjuangan di Mekah itu hanya datang daripada Allah. Kalau seseorang itu tidak cenderung kepada orang yang zalim, Allah tolong, akhirnya menang, Ustaz. Ya, tapi kalau seseorang itu buat tatrau, melampau, tidak bersama dengan Nabi, ya, ataupun tidak jaga amalannya dan juga dia menyokong orang zalim, dia tak zalim, dia menyokong sahaja pada orang zalim, Allah kata tidak ada perlindungan, tidak ada bantuan. Macam mana kita nak dapat bantuan daripada Allah? Allah sambung lagi pada rukun ketiga dan keempat untuk kita istiqamah pada ayat 113, 114 dan seterusnya. Kita baca bersama Ustaz Tirmizi. Baik, terima kasih Ustaz Faz. Kita nak melihat apa nama ni ayat-ayat seterusnya yang mengajar pula kita ada rukun ada rukun istiqamah, masya-Allah. Kita nak ataupun cara kita nak istiqamah dalam ayat-ayat yang berikut supaya mudah kita punya hala tuju, insya-Allah. Baik, kita sambung. Tadi saya baca separuh muka surat pertama, saya sebut nahwan. Bila baca tu dia pergi Hijaz sekejap, lepas tu dia pergi Kurdi pula, Ustaz. Kurdi. Kurdi ni antara lagu yang sangat dekat dengan nahwan, dekat dengan bayati, dan juga satu lagu penyambung lah kita kata, masya-Allah. Okay. Baik, saya teruskan ayat yang seterusnya 100 yang ayat 114 okey, 114 sampai 117. Jom sama-sama kita baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. صدق الله. Surah Al-Azim, gitulah bacaan daripada ayat 114 hingga ayat 117 yang menyambung dua lagi rukun untuk istiqamah. Dua yang telah kita belajar iaitu wala tatawau, jangan melampau, satu dari segi mengikut kepada panduan dalam al-Quran ini, dan wala tatawau itu jangan tinggalkan. Kadang-kadang kita dah tinggalkan amalan yang tak baik, tetapi perlu kita bersama dengan perjuangan misi menyampaikan kebaikan, ya. Kerana itu adalah satu misi dan meninggalkannya adalah satu pelampauan, ya, tatrau. Yang kedua ialah kita perlu jangan cenderung kepada orang yang zalim. Yang ketiga Allah nyatakan pada ayat 114, wa aqimis solah, dan dirikanlah solat pada dua bahagian siang, pagi dan petang, dan pada bahagian permulaan malam. Sesungguhnya perbuatan baik itu menghapuskan amalan yang buruk. Itulah peringatan bagi orang yang selalu mengingat. Ada banyak manfaat ibrah daripada ayat ini. Satu, Allah seru untuk dirikan solat. Selepas Allah hujungkan pada ayat 113, la tunsarun, iaitu kamu tidak akan dibantu. Kalau nak dapat bantuan daripada Allah, Allah kata wa aqimis solah. Wasta'inu bis-sabri was-salah, ada pada surah Al-Baqarah Allah nyatakan. Betul. Jadi dalam hidup kita, dalam perjuangan misi kehidupan kita pada zaman Nabi, kalau nak dapat pertolongan, nak mendapat perlindungan daripada Allah untuk kita istiqamah, jaga solat. Dirikan solat. Apa-apa sekalipun
solatlah keutamaannya, susun hidup di sekitar solat, bukannya solat sekitar hidup. Solat sekitar hidup ni kita dah makan, dah pergi sana pergi sini, tinggal masa 5 minit lagi baru solat. Itu namanya solat hidup di sekitar solat, solat di sekitar hidup, ya. Tapi kalau boleh kita susun jadual, adik-adik sekalian yang belajar, cikgu-cikgu di sekolah, susun jadual tu kalau boleh belajar kelas tambahan ke sebagainya, susun di sekitar waktu solat. Letak dulu waktu solat pukul 1.15, lepas tu buatlah meeting apa sebagainya, kerana ini adalah cara untuk apa? Innal hasanati yudhibnas sayyiat. Inilah Allah kata sesungguhnya kebaikan-kebaikan yudhibnas sayyiat, menghapuskan keburukan. Salat akan menghapuskan banyak sayyiat, sebagaimana dalam hadis Ibnu Mas'ud, ada seorang lelaki mencium seorang wanita, lalu dia mendatangi Nabi dan menghabarkan pada baginda, maka turunlah ayat ini, ustaz, ya. Inna salat innal hasanati yudhibnas sayyiat, ayat ini dibacakan. Maka lelaki itu bertanya, wahai Rasulullah, apakah ini khusus untukku? Baginda menjawab, untuk semua umatku. Maksudnya dosa-dosa yang ada, yang kecil, ustaz, ya, yang kecil, kalau kita jaga solat kita, ia akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dosa kecil ini, dia kalau berkumpul-kumpul, dia akan menyebabkan menjadi besar dan menyebabkan azab daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sebabnya kita nak, kalau boleh, ada dosa dia delete, ada dosa dia delete. Dan masa untuk delete paling lambat pada waktu apa, tuan-tuan? Waktu solat. Dia tak boleh mengumpat pukul 12.30, mengumpat tu sampai pukul 3.30, kerana orang tu tak jaga solat. Maksudnya kalau dia terumpatlah, jangan jadikan amalan kan. Mengumpat membawang 12.30, Allahu akbar, terus saja, sila delete. Dengan apa? Dengan kita pergi mendirikan solat. Dan di hujung itu Allah kata zalika dzikra lidzakirin. Ini adalah peringatan pada orang yang nak ambil, yang sentiasa berjaga, yang sentiasa inginkan kejayaan di sini dan juga ingin berjaya sampai ke akhirat. Nak bersama dengan siapa? Bersama dengan seorang insan yang istiqamah, namanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang ketiga. Yang keempat, pada ayat yang ke-115, wasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Bersabarlah. Lepas solat sila bersabar, iaitu untuk menunaikan segala perkara, kerana perjuangan ini ada cabaran. Kadang-kadang ada keinginan personal, ustaz, ya, hawa nafsu yang pada zaman Nabi, sahabat ini mereka berlawan di antara nak ikut Nabi ke nak ikut kepada orang-orang di Mekah itu, nak ikut iman ke nak ikut nafsu. Maka apa yang perlu dibuat? Bersabar, walaupun bersabar itu menyebabkan mereka itu mungkin ada yang disula, ustaz, ya, ada yang diboikot, tidak diberikan peluang berekonomi. Tetapi dengan kesabaran ini Allah cakap apa? Fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Walaupun mereka tak nampak lagi kemenangan di Mekah itu, tetapi Allah kata Allah tidak akan kurangkan balasan bagi orang yang muhsin, orang yang buat cemerlang, orang yang buat terbaik dalam hidupnya. Tak menang tak apa, terus bersabar. Tak berjaya lagi adik-adik yang sedang belajar, teruskan bersabar, ya, dengan solat, maka insya-Allah Allah tidak akan kurangkan balasan kepada orang yang bersabar. Ibu yang mendidik anak, tak nampak lagi anak tu dah jadi orang yang kita harapkan, tetapi ini adalah nak memastikan kalau kita amalkan 4 rukun ini, ibu akan terus istiqamah mendidik anak dengan cara yang terbaik. Seorang pekerja akan istiqamah buat kerja yang terbaik, walaupun mungkin tidak banyak dihargai, tetapi sebenarnya Allah kata Allah tidak akan sia-siakan. Allah akan pasti balas kepada kesabaran dan istiqamah kita. Ayat yang ke-116 bercerita tentang falaula kana minal qurun. Kita nak baca sekali lagi ayat ini, kerana inilah yang menceritakan istiqamah kita dalam hidup ini. Ia perlu ditata ataupun disokong dengan menjadi orang yang buat baik. Dan orang baik dia mesti ada satu elemen, dia tak suka tengok benda tak baik berlaku. Mari kita sama-sama baca ayat 116 ini, agak panjang, tetapi ini ada pedoman agar kita jangan jadi orang yang zalim. Kita nak jadi istiqamah, tapi rupanya akhirnya jadi orang yang zalim. Macam mana orang yang buat baik tiba-tiba boleh jadi penzalim? Ya, dulu dia sekolah agama, belajar Quran, tapi tiba-tiba jadi orang yang zalim. Dulu dia ni pekerja yang okey biasa, bila dia jadi ketua tu tiba-tiba dia menzalimi orang bawah. Rahsianya ayat 116. Silakan. Baik, jom sama-sama kita baca ayat 116, ya.
A'udzubillahi minasyaitonir rajim. فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين. صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, mengapa tiada di antara umat sebelum kamu orang yang mempunyai keutamaan dan melarang kerosakan di muka bumi kecuali sebahagian kecil di antara orang yang telah kami selamatkan, dan orang yang zalim hanya mementingkan kenikmatan dan kemewahan dan mereka adalah orang-orang yang berdosa. Jadi inilah formulanya mengapa kalau katakan seseorang itu buat baik istiqamah, tetapi kalau katakan kita tengok kat sini Allah menyeru mengapa tidak ada kumpulan yang istilahnya ulu baqiyatin. Ya, ulu baqiyatin ini adalah orang yang mempunyai mindset nak buat sesuatu yang kekal, Ustaz. Baqiyatin, kalau dalam surah Al-Kahfi itu wal baqiyatus solihat, iaitu yang kekal itu hanyalah yang soleh. Dia nak kalau boleh apa yang dia buat, dia ada rumah, dia ada duit, dia ada masa, dia ada kepandaian, baqiyah iaitu kekal sampai mana? Sampai akhirat. Macam mana? Dengan dia tukar jadi amal soleh, misalnya. Jadi orang begini dia buat apa? Yanhauna 'anil fasad. Dia akan mencegah daripada kerosakan di muka bumi. Jadi Allah menegur, mengapa sikit saja, ya, illa qalilan mimman anjayna minhum. Maka orang inilah yang kami selamatkan. Orang yang buat amal soleh, dan amal soleh itu bukan dia seorang-seorang, dia akan mencegah orang lain kalau ada buat kerosakan, maka orang ini yang diselamatkan. Wattaba'al ladina zalamu, siapa yang ikut kepada orang yang zalim, mereka ni orang yang zalim ni dia nak hidup mewah, dia tak kisah pasal orang lain, fihi ka wa kanu mujrimin. Inilah orang-orang yang berbuat dosa, orang-orang penjenayah dalam dunia ini. Jadi ada dua bahagian. Satu orang yang ulu baqiyah, iaitu orang soleh yang menegur, yang membaiki keadaan. Satu lagi adalah orang yang utrifu fihi wa kan mujrimun, seperti mana dalam kisah Nabi Saleh ada orang yang pergi sembelih, Ustaz, ya, sembelih unta, tapi Allah kata bukannya dalam bentuk seorang yang sembelih. Allah kata fa'aqaruha, mereka menyembelih. Takkanlah pakai 1000 pisau nak sembelih satu unta, tapi nak ceritanya ialah walaupun senyap kepada kerosakan, orang itu juga melaksanakan kezaliman. Wa ma kana rabbuka liyahlikal qura, ya, tidak Allah hancurkan sesuatu negeri secara zalim selagi penduduknya adalah orang yang muslihun. Itulah Nabi Nuh, itulah Nabi Hud, itulah Nabi Saleh. Mereka ini bukan sekadar soleh tetapi muslihun, membawa kepada resolusi kita pada hari ini, iaitu apakah yang kita ingin laksanakan daripada halaman ini. Salah satunya, jangan melampau dalam kehidupan seharian. Jangan melampau. Ada orang yang dia buat kadang-kadang baik, tapi baik itu sampai meninggalkan perjuangan misi menyampaikan, membantu orang, itu juga boleh melampau selain daripada berbuat perkara-perkara dosa. Yang pertama. Yang kedua, berhati-hati dengan orang zalim dan jangan sokong. Jangan jadikan dia sebagai tiang dalam hidup, ya. Dia mungkin bertemu dalam hidup, tapi kita kena tegur dan sampaikan pesanan. Nombor 2. Yang ketiga, jaga solat dan sabar, ya, untuk mendapatkan ganjaran pertolongan daripada Allah pada bila-bila masa, kerana hanya Allah yang boleh meletakkan tunsarun, yang akan menolong kita. Kita berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, Tuhan kami, kurnialah kepada kami istiqamah dan ikhlas dalam amalan kami, ya Allah.
Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami istiqamah dalam amalan kami. Ya Allah, jauhlah kami daripada sifat bertangguh-tangguh dalam melaksanakan kebaikan. Ya Allah, jadikanlah kami, golongkanlah kami orang-orang yang sentiasa berlumba ke arah kebaikan-Mu. Ya Allah, ya Allah, Ramadan telah banyak mengajar kami untuk istiqamah. Ya Allah, kami melakukan salat, kami melakukan amalan-amalan sunat, kami sedekah, kami baca Al-Quran, memahami Al-Quran dan lain-lain amalan-amalan salih. Ya Allah, jadikanlah hari-hari yang berlaku selepas Ramadan ini seperti hari Ramadan. Ya Allah, ya Allah, jauhkanlah kami daripada sifat melampau. Ya Allah, ya Allah, selamatkanlah kami daripada kezaliman. Ya Allah, ya Allah, bagilah kami sentiasa bersama dengan orang-orang yang benar, kami menyokong kebenaran dan kami sentiasa menegakkan kebenaran. Ya Allah, ya Allah, kurnialah kekuatan kepada kami untuk kami salat dan sentiasa memperbaiki salat kami. Ya Allah, dan bekalkanlah kami kepada kami kesabaran dalam menekuni amalan-amalan. Ya Allah, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasahbihi wasallam. Walhamdulillah. Amin ya rabbal alamin. Moga-moga Allah menjadikan kita orang-orang yang istiqamah, yang melaksanakan 4 rukun yang kita belajar dalam halaman 234 ini. Inilah yang kita ingin sebarkan dalam tabung gerakan Al-Quran. Dengan kefahaman Al-Quran, masyarakat akan istiqamah. Tuan-tuan dapat sama-sama menyumbang dan moga-moga ia menjadi ulu baqiyah, ya, sebagai amal soleh tuan-tuan, dan juga ia menyebabkan kita makin lagi menjadi muslih yang akan membaiki masyarakat dengan sumbangan, dengan masa yang kita sumbangkan. Kita bertemu lagi dalam siaran ulangan pada hari ini, pada esok pagi, dan insya-Allah kita pastikan jaga keselamatan, kesihatan tuan-tuan bersama dengan izin daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dengan mendaftar vaksin dan buat yang terbaik. Kita doa pada Allah, Allah pelihara umat Islam seluruh dunia insya-Allah. Bertemu lagi My Quran Time, baca faham amal insya-Allah. InsyaAllah.